أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'du. Disambung pengajian akidah berhubung dengan perpecahan mazhab yang berlaku dalam masyarakat Islam kerana punca dalaman dan punca luaran. Hari ini kita huraikan punca dalaman. Ialah kesan daripada kekhilafan atau pertelengkahan pendapat di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum berhubung dengan perkara khilafah, yakni pelantikan ketua negara. Selepas wafatnya Rasulullah SAW, di mana lahir 3 pendapat, iaitu yang pertama, mereka yang berpendapat bahawa khalifah itu dipilih oleh umat kepada sesiapa sahaja yang mereka setuju, tanpa mengira kabilah yang berpengaruh ataupun tidak. Pendapat ini ialah dari kalangan kebanyakan Ansar radhiyallahu anhum, iaitu sahabat-sahabat yang berasal dari Madinah. Dan mereka mencadangkan pemimpin Ansar berkaum Khazraj, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Mereka berhujah dengan kedudukan Ansar sebagai pengikut sahabat dan pembantu setia kepada Rasulullah SAW, dan beberapa hadis Rasulullah SAW yang sangat menyanjungi mereka. Di samping berdalil juga hadis Rasulullah SAW, isma'u wa ati'u wa in wuli alikum abdun habashi. Maknanya dengar dan taatlah sekalipun dilantik menjadi ketua kamu itu seorang hamba Habasyi. Menunjukkan bahawa siapa sahaja orang Islam boleh dipilih jadi pemimpin, jadi ketua negara. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, mereka yang berpendapat bahawa khalifah itu dipilih dari kalangan ahli bait, yakni keluarga Rasulullah SAW, kerana kedudukan mereka yang paling akrab, paling dekat, paling hampir. Oleh itu mereka mencadangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kerana Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepadanya, yang pada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, amma tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa la nubuwata ba'di. Artinya, apakah engkau tidak reda bahawa kedudukanmu di sisiku seperti Harun dengan Musa, melainkan kerana sebab tiada kenabian lagi selepasku, di samping hadis-hadis yang lain dari manaqib kelebihan Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa orang di kalangan Bani Hashim, yakni keluarga yang terdekat dengan Nabi SAW, dan beberapa sahabat yang sependapat dengannya. Yang ketiga, mereka yang berpendapat bahawa khalifah dipilih oleh umat Islam itu mestilah dari kalangan Quraisy, yang dianggap kabilah yang paling berpengaruh dan ramai, yakni dominasi jumlah umat Islam di masa itu.
Mereka berdalil juga dengan sabda Rasulullah SAW, al-a'immatu min Quraisy. Artinya imam-imam, yakni pemimpin-pemimpin itu mestilah dari kalangan Quraisy. Akhirnya pendapat ini yang diterima oleh semua. Dan mereka semua yakni dari kalangan Muhajirin dan Ansar, termasuk juga keluarga Rasulullah SAW, akhirnya membai'ahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah umat Islam bagi memimpin mereka selepas wafatnya Rasulullah SAW. Sebenarnya Abu Bakar tidaklah meminta jawatan yang besar ini, bahkan mencadangkan Umar bin Al-Khattab atau Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu menjadi calon yang dipilih dilantik jadi khalifah. Tetapi kedua-dua sahabat ini mencadangkan Abu Bakar. Dia adalah orang yang paling layak dengan syarat menjadi khalifah. Lalu diamanahkan kepadanya. Para sahabat pula tidak dipaksa untuk melantik Abu Bakar. Tetapi mereka menyadari betapa besarnya amanah khilafah, amanah ketua negara ini, dan menyadari hujah yang dibuat oleh golongan Muhajirin dan kelayakannya. Lalu dibai'ahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu kerana terbukti ketuhaannya menjadi pemimpin dan kepercayaan Rasulullah SAW di masa susah dan senang, serta kemampuannya menghadapi masalah-masalah besar, khususnya berita kewafatan Rasulullah SAW. Di antara sifat istimewa Abu Bakar ialah orang yang pertama percaya pada Isra' dan Mi'raj, ujian iman yang sangat mencabar. Peristiwa perjalanan Nabi SAW hanya satu malam sahaja dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit sehingga merentasi langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Balik semula ke Mekah hanya satu malam sahaja. Peristiwa menakjubkan, menguji keimanan, beriman kepada Allah dan kekuasaannya yang sangat mencabar. Allah Ta'ala sebut, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas, dan tidaklah kami jadikan segala perkara yang kau lihat bermalam Isra' dan Mi'raj itu melainkan ujian kepada manusia. Orang yang pertama sekali beriman ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebaik sahaja diberitahu tentang Isra' dan Mi'raj, kemudian barulah orang lain percaya. Yang kedua, dipilih menemani Nabi SAW ketika berlakunya hijrah. Bila Nabi nak berhijrah ke Madinah, Nabi pilih Abu Bakar jadi teman untuk berhijrah. Dan disebut oleh Allah dalam Quran, dibaca oleh semua umat Islam, Sunni, Syiah dan Khawarij, membaca ayat ini dan diterjemahkan dalam bahasa yang sama, tak lari daripada apa yang nyata dalam Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahbihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Jika sekiranya kamu tidak menolongnya, maka Allah menolongnya. Ingatlah ketika orang-orang kafir menghalaunya dari Mekah, ketika Abu Bakar ialah orang yang kedua daripada dua orang, Nabi dan Abu Bakar. Apabila keduanya berada dalam gua, apabila dia berkata, Abu Bakar berkata kepada rakannya, ya Nabi SAW, jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Dirakam oleh Allah dalam Quran. Ini menunjukkan kelebihan Abu Bakar. Menemani ketika hijrah, dia teman Nabi masa hijrah dengan pilihan Nabi sendiri. Kemudian ketika wafatnya Nabi SAW, apabila semua sahabat-sahabat dalam kesedihan, duka cita, tak tahu nak buat apa, termasuk sahabat-sahabat yang besar, mereka semua dalam kebingungan bila menerima kewafatan Nabi SAW yang tidak diduga. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bangkit untuk menakutkan orang-orang munafik
yang mendongak kepala bila mendengar Nabi sudah wafat. Sayyidina Umar mengancam, siapa yang kata Nabi wafat, aku pancung lehernya. Nabi tidak wafat, Nabi pingsan saja. Semua dalam keadaan bingung. Di masa ini muncul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan ucapan di masjid, mengerahkan orang ramai dan berucap, antara lain Abu Bakar mengatakan, ayuhan nas, faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, faman kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa imata aw qutila anqalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Ayat dalam surah Al-Imran dibacanya, yang bermaksud, wahai seluruh yang hadir, seluruh manusia, seluruh tuan-tuan yang hadir, ketahuilah, barang siapa menyembah Allah, Allah tidak mati sekali-kali. Barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Telah mati sebelumnya rasul-rasul yang lain, nabi-nabi yang lain sebelumnya mati meninggal dunia, mengikut ajal Allah ditetapkan oleh Allah. Dan tiada Muhammad melainkan rasul. Dibaca ayat surah Al-Imran. Tiada Muhammad melainkan dia seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Adakah sekiranya Muhammad mati dalam keadaan biasa atau mati dibunuh di medan perang, maka tumit kamu berpusing, berpaling tadah meninggalkan Islam. Barang siapa yang tumitnya berpusing, berpaling tadah daripada Islam, dia tidak memberi apa-apa mudarat terhadap Allah. Allah Maha berkuasa, tak ada siapa yang boleh mencabar, menjatuhkan Allah. Dan Allah memberi ganjaran kepada siapa yang bersyukur di atas nikmat, yang nikmat Islam, tak berganjar dengan Islam. Bila dengar ucapan ini, semuanya tenang kembali, dapat mengawal diri. Sehingga ada yang berkata seolah kami tak ingat ayah Abu Bakar yang ingat. Ini antara ketokohan Abu Bakar. Dan ketika Nabi wafat, berlakunya murtad. Kabilah-kabilah Arab banyak yang murtad. Tinggal Madinah, Mekah, Taif, sebahagian daripada penduduk Yaman, kemudian Masqat, Oman, beberapa kabilah. Banyak kabilah yang terus keluar daripada Islam, ataupun mengikut nabi-nabi bohong yang bangkit mengaku jadi nabi bila dengar Nabi sudah wafat. Dalam keadaan golongan rendah ini didukung oleh kuasa besar dunia Parsi dan Rom yang mencari peluang. Keadaan yang sangat mencabar. Di masa itu juga ada satu pasukan tentera yang telah dilancarkan oleh Nabi yang tak sebelum wafatnya. Tentera dipimpin Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ditugaskan untuk pergi ke tempat menghadapi tentera Rom. Ada kalangan sahabat dalam keadaan gelabah, tak tahu nak buat apa, mencadangkan tentera Usamah ditarik balik kerana menghadapi mereka yang murtad. Tapi Abu Bakar menunjukkan sikap politik yang sangat bijak. Apabila Abu Bakar minta tentera Usamah diteruskan, telah dilancar oleh Nabi SAW, diteruskan pergi ke sana walaupun dalam keadaan yang mencabar. Ini termasuk perang saraf untuk menunjukkan pada musuh bahawa kami dalam keadaan kuat, kita sambung menghadapi Rom. Tentera itu bukan besar sangat, bukan seluruh umat Islam, masih lagi orang Islam untuk menghadapi mereka yang murtad ini. Sebaik saya dilantik menjadi khalifah, Abu Bakar terus membentuk pasukan tentera dipimpin Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an dengan pasukan-pasukan yang dikhususkan pergi ke tempat tertentu untuk menentang mereka yang murtad ini. Operasi yang sangat hebat untuk mempertahankan Islam ketika sangat mencabar. Pernah berlaku satu peristiwa apabila satu pasukan tentera nak menyerang sebuah perkampungan yang tidak mengeluarkan zakat kerana mereka kata zakat itu tak wajib.
Mereka nak serang waktu subuh, tiba-tiba dengar azan subuh. Azan subuh yang sangat menyahdukan. Adakah nak serang orang yang azan subuh? Cuma mereka kata zakat tak wajib. Mereka serba bersalah, pulang semula ke Madinah. Tanya sahabat-sahabat Nabi, semua tak boleh beri jawapan. Tak tahu nak buat keputusan. Nak serang masih sembahyang subuh, tak mau serang kata zakat tak wajib. Bila bertemu dengan Abu Bakar dengan terah mengatakan mereka sudah keluar daripada Islam kerana membatalkan, mengingkarkan salah satu rukun Islam yang diwajibkan. Walaupun mereka sembahyang, jadi murtad dengan sebab membatalkan rukun yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Ini sifat kehebatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kita baca minggu lepas peristiwa Hudaybiyah. Bila Nabi buat perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang musyrikin Mekah, kerana Islam mendahulukan perdamaian dalam konsep hubungan antarabangsa walaupun dalam keadaan perang. Lalu Nabi memeteraikan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian yang dilihat berat sebelah, berpihak pada musuh, tetapi Nabi memandangkan yang jauh dengan ilham daripada Allah Ta'ala, menerima perjanjian ini. Kerana yang penting bukan meneruskan umrah yang sudah pakai ihram. Yang penting bukan menunjukkan kekuatan, tetapi mendapat keuntungan politik apabila perjanjian diterima, bermakna mereka mengiktiraf Madinah adalah sebuah negara yang sah. Seterusnya suasana tidak perang dengan damai itu menyebabkan orang masuk Islam. Kita akan baca bagaimana kesan Hudaybiyah ini. Abu Bakar adalah orang yang mendukung perjanjian ini ketika sahabat dalam keadaan bingung. Ini contoh ketokohan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan dia lebih tua pada orang lain di kalangan tokoh-tokoh sahabat yang dicalonkan itu. Maka wajar mereka Abu Bakar dipilih menjadi khalifah yang pertama. Akhirnya semua sahabat menerima Abu Bakar jadi khalifah, jadi ketua negara. Selepas wafatnya Nabi SAW, segala kekhilafan yang berlaku antara sahabat-sahabat itu selesai bila mendengar hujah. Tetapi perselisihan pendapat yang tersebut dengan hujah-hujahnya dihidupkan kembali di zaman mutaakhir oleh anasir yang tidak sihat, yang telah mula meresap ke dalam umat Islam, di mana lahirnya kumpulan Khawarij yang menjadikan hujah memilih khalifah secara bebas tanpa mengira kekuatan pengaruh kabilah yang kuat, pandangan golongan asal yang dianggap lemah itu. Lahirnya aliran Syiah menentukan Ali radhiyallahu an dan keturunannya yang layak menjadi khalifah. Ini pandangan yang lemah juga dengan hujah yang disebut tadi. Kerana Sayyidina Ali pun bai'ah Abu Bakar jadi menteri Abu Bakar. Dan golongan Murji'ah yang menolak semua pendapat kononnya menyerah urusan kepada Allah. Ini lagi sesat, menyeleweng. Seterusnya pertelengkahan dalam perkara khilafah oleh fitnah dibunuh syahid Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Sebenarnya dibunuh syahid Sayyidina Ali, Sayyidina Husain radhiyallahu an, cucu kesayangan Nabi SAW dan seluruh umat menyayangi Sayyidina Husain radhiyallahu an. Bukan saja orang Syiah, orang Sunni pun sayang Sayyidina Husain adalah cucu Nabi. Dan dia anggap pemuda itu satu zalim yang sangat dahsyat. Kemudiannya mencetuskan peperangan yang dahsyat dan melarat kepada perkara-perkara akidah dan syariat bagi menegakkan golongan masing-masing secara jahil. Akhirnya pengaruhi anasir yang asing daripada Islam. Khususnya apabila berlaku kecelaruan dalam kepahaman fanatik kabilah, fanatik kaum di zaman Bani Umayyah, di mana terdapat kalangan khalifah Bani Umayyah memburu keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait. Walaupun keluarga ni bukan Syiah, mereka berpegang pada pandangan sahabat-sahabat As-Sunnah yang teguh dan kuat. Mereka tidak fanatik pada Sayyidina Ali. Itu pun dihukum juga. Termasuk yang fanatik, yang tak fanatik, mereka tak kerasakan anak beranak Nabi, keluarga Nabi, ditekan dan ditindas. Menyebabkan kalangan ditindas ini berhijrah tempat-tempat yang terpencil. Di samping munculnya golongan Khawarij yang pecah daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah kerana tak puas hati perjanjian damai yang disebut Sayyidina Ali radhiyallahu an
dalam peperangan Muawiyah radhiyallahu an, menyebabkan Khawarij muncul dan membuat mazhab sendiri. Khawarij juga ditekan, mereka berhijrah tempat yang jauh. Akhirnya mereka tak dekat dengan sahabat-sahabat yang alim. Mengaji sendiri, belajar sendiri, timbullah kepahaman-kepahaman dalam akidah, dalam syariat dan tasawuf, menyebabkan berlakunya kelemahan-kelemahan yang akan kita kaji kemudian. Namun terdapat mereka-mereka ni yang teguh berpegang rukun-rukun Islam. Masih ada yang berpegang rukun Islam walaupun dalam keadaan ditekan dan tindas. Dengan sebab itu kita mesti membezakan di antara mereka yang berpegang rukun-rukun Islam, yang dia berbagai mazhab, dia anggap sebagai ahli Islam, dan mereka yang sudah hanyut dengan sebab kejahilan yang perlu diperbetulkan. Itu bahagian pertama pengajian kita pada hari ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah dari sisimu kepada kami rahmat, dan sediakan kepada kami kebijaksanaan untuk mendapat petunjuk dan apa yang terbaik. Allahumma akshif 'anna al-bala wal waba wal fahsya. Wahai Tuhan kami, selamatkan kami daripada badai bencana, penyakit wabak dan segala keburukan. Allahumma aminna fi awtanina. Wahai Tuhan kami, amankanlah kami dalam tanah air kami. Allahumma ighfir lana bima fa'ala as-sufaha'u minna. Bima fa'ala as-sufaha'u minna. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, yang tidak bijak dengan kami. Rabbana zidna ilman wa hikmah, dan kurniakan kepada kami ilmu dan kebijaksanaan. Kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan kelahiran firqah-firqah, mazhab dan ideologi dalam masyarakat Islam. Kita telah bincang dalam kuliah yang lalu sebab-sebab dalaman umat Islam sendiri menjadi punca timbulnya berbagai mazhab, kumpulan dan ideologi. Hari ini kita bincang pula tentang sebab-sebab luaran, punca luar. Terdapat beberapa perkara yang datang dari luar didapati mempengaruhi pemikiran umat Islam. Di antaranya ialah yang pertama, daripada kalangan yang baru masuk Islam, penganut berbagai agama seperti Yahudi, Kristian, Majusi, Hindu dan lain-lain, tidak membuang sepenuhnya saki-baki beberapa kefahaman, pegangan dan amalan mereka yang karut, lalu dicampur aduk dengan Islam yang baru mereka anuti. Tidak dinafikan ada beberapa perkara, konsep yang sama dari segi kemanusiaan yang masih wujud dalam ajaran
agama-agama yang muncul selepas Nabi Adam AS yang membawa Islam. Seperti percaya adanya Tuhan, pencipta alam, yang disebut dengan Tauhid Rububiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Ini menjadi kepercayaan kepada semua agama. Masalahnya selepas itu melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Melakukan syirik. Sama ada pada zat, pada sifat dan lain-lain. Di antara persamaan itu ialah akhlak-akhlak yang mulia. Memuliakan ibu bapa, memuliakan keluarga, tetamu dan lain-lain. Ini diterima oleh Islam, tak jadi salah. Apa jadi salah ialah terdapat amalan-amalan yang melampau dalam agama. Contohnya seperti berpuasa selama-lama, tak mau berbungkus langsung. Tak ada hari yang tak puasa. Lain berpuasa Ramadan. Tak mau kahwin. Nak tinggal makanan-makanan yang lazat walaupun halal. Ini mempengaruhi dalam beberapa fahaman yang dibawa oleh sufi, tasawuf dan lain-lain. Yang tak ada kena dengan ajaran Islam. Disebut dalam kitab-kitab hadis yang banyak, di antaranya ada sahabat-sahabat yang muda yang masih mentah. Bila mendengar tentang hari akhirat, mereka terlalu takut pada Allah Ta'ala. Mereka berkata, kita tak boleh sama macam Rasulullah. Rasulullah ni maksum. Kita kena buat amal lebih lagi. Lalu mereka berpakat nak berpuasa selama-lama. Tak mau makan makanan yang lazat-lazat. Nak bertahajud, tak mau tidur langsung. Dan lain-lain lagi. Ini adalah amalan-amalan zuhud. Sami-sami. Padri-padri. Rabai-rabai. Agama lain. Yang mempengaruhi masyarakat Islam. Lalu Rasulullah SAW panggil mereka ini dan bertanya adakah benar mereka berhasrat untuk melakukan demikian. Mereka kata ya. Rasulullah SAW menegur mereka. Aku ni Rasul dipilih oleh Allah untuk jadi contoh pada kamu. Contoh yang terbaik. Ada masa aku puasa, ada masa aku tak berpuasa. Ada masa bertahajud, beribadat, ada masa tidur. Aku berkahwin, ada isteri, dan lain-lain lagi. Ini teguran dari Nabi SAW. Malangnya terdapat kalangan orang Islam yang mengkaji ilmu-ilmu Islam tanpa merujuk pada Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka berlakulah kepahaman-kepahaman tokok tambah dalam ajaran agama. Yang tak ada kena dengan ajaran Islam. Yang disebut dengan bid'ah. Bid'ah ni perkara yang tak ada dalam ajaran Nabi. Nabi tak ajar. Kecuali dalam perkara yang berkait dengan perkembangan kehidupan manusia. Itu tak ada salah. Perubahan ilmu dalam masyarakat yang sentiasa berkembang. Contohnya pergi haji ke Mekah dengan kapal terbang. Pakai visa. Bank ataupun azan pakai mikrofon. Dan lain-lain. Ini tak ada zaman Nabi. Itu tak masuk dalam bid'ah yang diharamkan. Yang berkait dengan perkembangan kehidupan manusia. Menyediakan ubat-ubatan yang moden, yang canggih. Itu dibenarkan oleh ulama. Sehingga perkembangan ilmu perubatan di zaman tamadun Islam menggunakan bahan-bahan untuk bius, untuk perubatan yang lebih cepat, dalam keadaan darurat dan sebagainya. Itu mesti dipahami berlandaskan kepada sumber-sumber hukum syarak. Sama ada Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas.
istiasan masalah mursalah dan lain-lain. Boleh dibincang secara mendalam. Jangan kita pakai hantam saja. Itu adalah antara pengaruh bukan Islam yang masuk dalam masyarakat Islam. Yang kedua, perancangan jahat yang sengaja dirancang bagi merosakkan Islam dan penganutnya dari dalam. Setelah gagal menentang secara ketenteraan dengan kejatuhan dua kuasa besar Parsi dan Rom, sehingga kemarahan tentera Islam dan cahayanya yang tersebar luas tidak mampu dibendung secara berterangan, maka terdapat di kalangan musuh yang menganut Islam secara berpura-pura menyokong golongan-golongan yang berselengkah di kalangan umat Islam, khususnya di zaman Khulafa' Rashidin, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah kalangan murtad berjaya dihapuskan zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun mereka murtad ini didukung oleh dua kuasa besar dunia, ganap dengan kemarahan Islam, sama ada kemarahan ketenteraan ataupun cahaya Islam, adilnya, kebaikannya, akhlaknya yang mulia yang tersebar di kalangan manusia, menyebabkan Islam berkembang. Bukan dengan mata pedang, tak dipaksa orang masuk Islam. Tetapi mereka menyaksikan kebaikan ajaran Islam yang dilaksanakan. Akhlak yang mulia, hak-hak kemanusiaan, adil yang mutlak pada semua kaum, semua agama, yang tak ada dalam agama lain dan kerana lain masa itu. Mereka ditindas. Selama ini, bila Islam datang, mereka hidup dalam keadaan selesa, tak dipaksa masuk Islam. Akhirnya mereka pilih Islam. Menyebabkan Islam marah ke seluruh pelosok dunia. Sehingga, sebagai satu contoh, Maharaja Parsi, Kisra Parsi, apabila tentera Parsi, salah satu kuasa besar empire yang besar, gagal menentang kemarahan tentera Islam, baginda yang berundur di timur Parsi bersembunyi menghantar utusan menemui Raja Cina, meminta bantuan Raja Cina. Raja Cina bertanya kepada utusan itu, apa yang dibuat oleh orang Islam bila mereka menguasai tanah air mereka. Lalu utusan itu bercakap benar, menceritakan bagaimana orang Islam ini berakhlak, adil terhadap rakyat, memberi hak yang tak pernah dirasai selama ini. Lalu Raja Cina mengatakan bahawa kalau beginilah Islam tak mungkin dihalang. Kalau Cina menghalang, Cina tenggelam oleh pengaruh Islam. Maka Cina mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam. Selepas itu, Raja Rom Timur Byzantine, yang berpusat di Damaskus, bila tentera Islam marah, dia berundur ke Konstantinopel, Istanbul lagi ni, pusat baru kerajaan Rom Timur. Dia menghantar pengintip-pengintip melihat telatah orang Islam bila orang Islam menakluk wilayah Rom Timur, iaitu Syam, Syria, Lebanon, Jordan, Palestin pada hari ini. Pengintip pulang melaporkan kepada baginda bagaimana orang Islam mentadbir negara, akhlak orang Islam. Di zaman itu, yang berpegang dengan Islam tak boleh banding akhlak orang Islam zaman ini. Yang dah bercelaru tak pegang dengan Islam. Bila Raja Rom mendengar laporan itu, antara yang menarik ialah pengintip itu melaporkan dengan satu ayat, orang Islam ni fil laili ruhbanun wa fil nahari fursanun.
Di waktu malam ahli-ahli ibadat yang kuat beribadat. Di siang hari mereka adalah pahlawan yang gagah berani, yang kuat. Bila mendengar berita itu semua, Raja Rom mengatakan, selamat tinggal, wahai bumi Syam, wahai Suriah, tak ada peluang aku nak balik lagi. Mereka tak ada harapan untuk menentang kemarahan Islam. Terdapat kalangan pemimpin agama, sama ada Majusi ataupun Kristian dan Yahudi yang fanatik, tak mau masuk Islam, yang masih nak melawan Islam, berpura-pura masuk Islam. Munafik. Mereka ni orang-orang bijak. Mereka menyebarkan pahaman-pahaman yang bercanggah dengan Islam di kalangan masyarakat Islam. Dan secara politik mereka mendukung pertelengkahan yang berlaku di kalangan orang Islam, khususnya antara Sunni, Syiah dan Khawarij. Mereka menimbulkan sokongan-sokongan yang menghangatkan lagi pertelengkahan di kalangan orang Islam. Timbul berbagai pahaman-pahaman dalam mazhab. Padahalnya pada awalnya Syiah Khawarij adalah kerana pertelengkahan politik. Mereka sama dari rukun Islam, masalah porong. Bila kalangan ini masuk, mereka campur hukum-hukum fiqh. Khususnya apabila kerajaan Umayyah yang bertindak menindas orang yang tak menyokong Umayyah. Termasuk kalangan mereka ialah kalangan Ahlul Bait, keluarga Nabi, yang berpegang dengan mazhab salaf, mazhab sunnah, bukannya Syiah mereka ini. Tapi ditindas, diburu. Termasuk ulama tabi'in yang menentang khalifah Umayyah yang zalim, seperti Sa'id bin Jubair dan lain-lain lagi. Dibunuh Sa'id bin Jubair dan beberapa ulama yang tak menyokong kerajaan kerana zalim di masa itu. Ada kan yang zalim ini menyebabkan murid-muridnya berhijrah ke kawasan pendalaman. Ini dihukum Khawarij, bukan Khawarij yang sebenar. Ada yang dihukum ini adalah Syiah yang keluar daripada Islam. Sampai begitu? Tak dinafikan. Di sana ada pahaman-pahaman yang masuk dalam Syiah dan Khawarij ini yang diresapi oleh kalangan-kalangan musuh yang memesongkan masalah cabang dalam hukum Islam sehingga membabitkan masalah asas pada hukum Islam. Sebab mereka ada mazhab mengatakan sembahyang tak wajib, sembahyang yang wajib itu tak wajib, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini sudah terpesong. Kita akan bincang dalam huraian dalam kuliah akan datang. Antara sebabnya ialah kerana musuh yang menyusup dalam masyarakat Islam, mengambil peluang pertelengkahan. Yang ketiga, penterjemahan buku-buku asing di zaman Abbasiyah tanpa mengira batas sama ada perlu ataupun tidak, lalu mempengaruhi pengajian ilmu Islam dengan kaedah yang tidak berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, seperti mengkaji akidah dengan berpandukan kaedah-kaedah falsafah yang menggunakan akal semata-mata. Memang Islam menggalakkan perkembangan ilmu dunia kerana firman Allah Ta'ala, "Fabashshiril ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Berilah berita gembira kepada hamba-hambaku. Bila mereka mendengar yang baik, mereka ikut yang terbaik. Walaupun sebab nuzul ayat ini berkait dengan akidah, tetapi menjadi iktibar kepada semua dalam kehidupan manusia, mengambil yang terbaik. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-hikmatu dhallatul mu'min, fa'an awjadaha fa'ahaqqu biha." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kebijaksanaan adalah kepunyaan orang yang beriman.
Di mana saja dia jumpa, dia mesti pungut kebijaksanaan itu, walaupun di mana. Seperti disebut, Utubul ilmu walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Disebut. Ada ulama kata hadis, ulama kata ini bukan hadis. Tetapi memberi maksud itu. Walaupun bukan hadis, tapi ada maksud daripada hadis itu. Mengambil kebijaksanaan yang datang dari mana? Maka orang Islam mengambil ilmu duniawi, ilmu sains teknologi. Teknologi sains perubatan, sains falak angkasa lepas, astronomi, sains pertanian, pengurusan kehidupan dan sebagainya. Di mana orang Islam yang pertama buat bank, orang Islam yang pertama buat cek, orang Islam yang pertama mencipta bius dalam pembedahan, orang Islam yang pertama buat hospital. Banyaklah orang Islam pertama buat empangan dan lain-lain, pengangkalan air. Ini orang Islam yang mereka semua. Ini ilmu-ilmu yang diambil oleh orang Islam daripada tamadun berbagai-bagai bangsa dunia, yang diolah oleh orang Islam dan masukkan akidah dan akhlak dalam ilmu-ilmu ini. Maka berlakulah tamadun Islam yang terkenal. Apa jadi masalah ialah termasuk ilmu falsafah. Ilmu menggunakan akal, diterjemah juga dalam bahasa Arab. Khususnya di zaman Abbasiyah, terjemah ilmu falsafah. Ilmu menggunakan akal, antaranya ilmu mantiq, ilmu logik, kaedah menggunakan akal. Termasuk dalam ilmu yang dimengaji di pondok-pondok ilmu mantiq ini. Tapi bukan semua boleh guna mantiq, boleh guna akal. Ada perkara agama yang di luar daripada akal, tak boleh kita gunakan akal, salah. Akal tak mampu digunakan. Muncul kalangan yang nak mengkaji sifat-sifat Tuhan, mengkaji nama-nama Tuhan menggunakan akal. Bagaimana kita nak gunakan akal, nak kaji tentang ketuhanan dengan cara yang habis, tak mungkin. Tentang kejayaan diri manusia pun kita tak mampu. Doktor mata yang pakar mengatakan pada biji mata ini terdapat berjuta-juta orang saraf. Ada dikesan, tak dapat dikesan. Mata saja, belum lagi organ-organ yang lain. Tak mampu diri manusia sendiri. Bagaimana nak kaji tentang Tuhan? Apa jadi masalah ialah terdapat kalangan falsafah ini meredah tentang ilmu ketuhanan menggunakan akal, sehingga menimbulkan mazhab-mazhab seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lain lagi yang terpesong daripada akidah tauhid. Terpaksalah ulama-ulama mujaddid dan muslih membetulkan kelemahan yang berlaku ini. Antara punca berlaku kelemahan ini ialah kerana penterjemahan ilmu tanpa batas, tanpa panduan. Tak jadi salah kita mengambil ilmu daripada bangsa lain. Bahkan dalam pentadbiran dan pengurusan di zaman Khalifah Umar bin Khattab, selepas Islam menguasai negara yang besar dan luas, Sayyidina Umar mengambil pentadbiran, sistem pentadbiran Parsi, Rum dan lain-lain. Contohnya tentang ilmu keuangan, mata wang. Zaman Rasulullah tak ada mata wang. Zaman Khalifah Rasyidin tak ada mata wang. Zaman awal Umayyah tak ada mata wang. Orang Islam pakai dinar Rum, dinar Parsi. Pakai dirham Rum dan dirham Parsi. Pakai potong duit dinar ini cut. Kalau separuh dinar, dikat. Potong di belah dua. Pakai begitu je. Itu zaman awal. Orang Islam tak ada mata wang. Sehingga zaman Abdul Malik bin Marwan, orang Islam mencetak mata wang sendiri. Mata wang sendiri. Dan Ibn Khaldun menulis panjang dalam Al-Muqaddimah tentang konsep mencetak mata wang ini. Mesti dikawal oleh kerajaan. Tak ada wang palsu. Kalau wang palsu jadi menipu. Ini semua ada dalam ilmu Islam. Ilmu tamadun Islam. Tak jadi salah kalau tamadun itu membawa hikmah dan kebaikan. Jadi salah bila melarat
menggunakan falsafah dalam pengkajian akidah. Sehingga ilmu akidah yang dibaca orang kita pada hari ini pun, contohnya ilmu sifat 20. Sifat 20 ni adalah sifat-sifat Tuhan, tak dinafikan. Itu sifat-sifat Tuhan. Tetapi bila bahas menggunakan falsafah, tak faham sifat Tuhan. Bahas tentang saluhi qadim, tanjizi qadim, ini. Akhirnya tak kenal Tuhan. Terlalu berbelit-belit perbahasannya. Jadi berbelit. Menggunakan kaedah-kaedah mantik. Kaedah mantik. Mengkaji akidah, tak memahami akidah. Ini kerana pengaruh falsafah yang terlalu banyak. Terlalu banyak falsafah. Akhirnya, duduk kaji tentang sifat Tuhan, tak kaji nama Tuhan. Tak kaji syariat Tuhan, tak kaji. Duduk berbalah tentang sifat-sifat Tuhan. Negeri orang jajah. Negeri orang takluk. Duduk bahas masalah-masalah porok sama ada syariat, akidah dan akhlak. Sebab yang keempat ialah serangan pemikiran, al-ghazwul fikri, oleh penjajah di zaman mutaakhir. Telah menghilangkan pahaman dan pengertian kepada Islam yang sempurna secara lengkap. Lalu mudah menerima ideologi-ideologi asing. Bahkan sanggup berjuang menegakkannya dengan bersungguh-sungguh. Dan menganggap Islam tidak mampu lagi dalam urusan dunia di zaman kini. Walaupun terselah kegagalan ideologi ciptaan manusia di timur dan barat. Bila penjajah masuk ke negeri kita, penjajah yang mengkaji rahsia jati diri umat Islam ialah akidah Islam itu, syariat Islam, akhlak Islam itu, yang sempurna merangkumi seluruh cara hidup manusia yang disebut ad-din. Islam adalah ad-din, bukan religion, bukan agama. Agama ini terhad, mengikut bahasa asing. Ad-din merangkumi seluruh cara hidup manusia dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri, dengan masyarakat, dan dengan segala keperluan yang ada di atas dunia ini. Itu dia ad-din. Menyebabkan orang Islam menguasai dunia. Bila penjajah datang, penjajah mentarbih umat Islam dengan menghapuskan kuasa Islam dalam mengurus cara hidup manusia. Lalu dia dimasukkan ideologi-ideologi, pahaman-pahaman yang berkait dengan politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Tinggal Islam terpenjara di masjid dalam salat ibadat saja. Menyebabkan orang Islam dipengaruhi oleh ideologi yang dibawa, sama ada kiri atau kanan. Oleh kerana orang Islam ketinggalan dalam ilmu agama sendiri, mereka terpengaruh dengan ideologi ini. Terdapat kalangan orang Islam yang kuat ibadatnya, berjuang kepada ideologi-ideologi yang tak ada kena dengan Islam, bahkan yang sangat bercanggah dengan Islam. Contohnya zaman darurat, ada orang Melayu Islam yang berjuang komunis. Padahal komunis ini satu ideologi yang paling sesat, yang lebih teruk daripada ideologi lain, tak percaya pada Tuhan. Tapi komunis ini pandai, dia buang yang tak percaya pada Tuhan tu, dia bawa aspek-aspek lain. Maka ada orang Islam yang berjuang komunis di zaman itu masuk hutan. Masuk hutan, berjuang atas ideologi komunis. Semayang 5 waktu tak tinggal, semayang tarawih tak tinggal. Kuat ibadatnya. Tapi ideologinya bercanggah dengan akidah Islam. Saya pernah baca buku, tak silap saya, Pak Hamka. Di Indonesia ada kiai. Kiai ini tu guru pondok lah. Berceramah di atas pentas komunis. Berceramah di atas pentas komunis. Kerana perkataan komunis tak ada dalam Quran. Perkataan komunis tak ada dalam kitab kuning. Tak apalah komunis. Termasuklah yang menghalalkan riba. Riba yang diharamkan oleh kerana riba diubah kepada faedah. Diubah kepada interest. Interest ini tak ada dalam kitab Mata'im Badrin. Tak ada dalam kitab kuning. Dia tak faham konsep riba yang umumnya disebut dalam Quran itu. Bila datang istilah-istilah baru, dia terpengaruh dengan ideologi yang menghalalkan riba, yang menghalalkan muamalah yang bercanggah dengan Islam. Ini semua ialah sebab-sebab al-ghazw wal-fikr, serangan pemikiran,
yang merosakkan akidah umat Islam. Termasuklah secara halus, contohnya tamadun Islam di Nusantara, di alam Melayu ini, sehingga tulisannya tulisan huruf Arab. Bahasa Melayu, sama ada bahasa Melayu tulen, termasuklah bahasa Cham, bahasa Tagalog, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Aceh, bahasa Banjar ditulis dengan tulisan Jawi. Menunjukkan bagaimana pengaruh Islam menguasai tamadun Melayu. Bila penjajah datang, penjajah tukar bertulisan huruf Latin. Dengan sendiri istilah-istilah agama rosak, musnah. Contohnya dalam Islam, dalam tulisan Jawi perkataan nikmat, nikmah. Nikmah ni ialah perkara yang menyeronokkan, yang baik, yang bila ditukar jadi nikmah. Nikmah dalam bahasa Arab maknanya celaka. Sebagai contohnya, kita tak sedar. Perkataan yang macam ini jadi berubah makna. Jadi rosak makna. Tapi maaflah kerana kita jahil. Jahil. Jadi banyak secara halus serangan pemikiran menguasai masyarakat yang perlu kita betulkan. Aliran dan fahaman yang bermacam-macam itu perlu dihurai dan dibahagikan. Di antaranya tidaklah membatalkan iman dan Islamnya. Hanya kepahaman yang salah dan penganutnya masih dianggap sebagai penganut Islam. Kerana masih berpegang kepada rukun iman dan Islam. Kesilapannya dalam perkara forong cabang yang tidak membatalkan iman dan Islamnya, atau kerana kejahilannya, ada juga dihukum salah kerana tidak bersama kerajaan yang zalim di zamannya dengan sebab politik pribadi dan kumpulannya sahaja. Terdapat kumpulan yang dihukum sesat, keluar dari agama. Padahal dia tak keluar daripada agama, dia salah saja, salah ijtihad. Terdapat yang salah akidah sungguh, kita tak nafi. Contohnya dalam mazhab Syiah. Ada Syiah yang menganggap Sayyidina Ali jadi Rasul, Sayyidina Ali jadi Nabi. Itu memang kufur lah. Ada Syiah yang menganggap Sayyidina Ali adalah wali. Wali, tak ada salah, Sayyidina Ali adalah wali. Wali. Seorang wali, seorang sahabat yang alim, khulafa Rasyidin. Cuma dia anggap Ali lebih layak pada Abu Bakar, Umar, Osman jadi khalifah. Itu tak sampai keluar akidah. Kadang-kadang khilaf dalam masalah porong. Contohnya, mazhab Syiah boleh jamak sembahyang di masa mukim. Ahli sunnah tak boleh jamak di masa mukim, masa musafir. Musafir pun khilaf. Ada yang kata 2 marhalah, ada yang kata 3 marhalah, ada yang kata tak 3 marhalah, asal nama musafir saja. Itu khilaf dalam sunni sendiri. Khilaf dalam masalah farad. Jadi khilaf ini adalah khilaf tak sampai kepada merosakkan akidah. Ini kita mesti faham. Banyak khilaf sembahyang tarawih 20 rakaat ke 8 rakaat. Itu khilaf farad. Khilaf cabang, tidak sampai kepada merosakkan akidah. Kadang-kadang terdapat kalangan kita yang melampau. Terus dia anggap ini sudah keluar. Itu sudah melampau, tidak boleh. Mazhab Khawarij sebagai contohnya, dia menganggap bahawa semua kaum boleh jadi ketua negara tanpa mengira kaum yang dominasi. Itu pendapat Khawarij. Pendapat ini pendapat forok saja. Tak dinafi di sana ada golongan Khawarij yang mengkafirkan sahabat secara melulu. Ini sudah jadi salah, sudah melampau. Ini mesti dihapuskan, tidak boleh. Dan di sana ada kalangan yang digelarkan Khawarij kerana dia menentang gubernur yang zalim di zaman pemerintahan dia. Dia lawan, lalu digunakan sebagai satu modal politik. Ini Khawarij. Ini termasuk mazhab Khawarij. Yang dituduh dia mazhab Khawarij padahal dia adalah ahli sunnah. Dia tidak bertelengkah dalam masalah rukun dengan ahli sunnah. Cuma masalah faraq, masalah cabang saja. Contohnya mazhab Ibadhi. Bila semayang, dia tak kata amin kuat di belakang imam. Amin perlahan saja, tak sebut amin. Tapi baca priyah juga semayangnya.
Cuma tak kata amin, kuat ramai-ramai. Itu saja. Tak kena sebab itu kita kata ini sudah sesat keluar daripada Islam. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang perlu kita faham. Dan memang kalau Sunni berpecah kepada berpuluh-puluh mazhab fiqh, mazhab akidah. Mazhab akidah ada mazhab Salafi, mazhab Wahbi, mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam fiqh Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Hasan Basri, mazhab Umar bin Abdul Aziz, mazhab Lith bin Sa'ad. Dan banyak mazhab-mazhab. Dalam Sunni berpuluh mazhab. Syiah juga punya puluh mazhab. Banyak mazhab. Khawarij juga puluh mazhab. Kita tak boleh letak dalam satu bakul. Tidak boleh. Semua sekali satu bakul. Tak boleh. Mesti dikaji. Saya seperti dia tiap-tiap satu. Yang mengkajinya ialah ulama-ulama. Ulama-ulama boleh selesai dalam masalah ini. Alhamdulillah OIC telah menubuhkan satu kumpulan ulama, iaitulah organisasi ulama di bawah OIC yang mengumpulkan pakar-pakar dalam mazhab-mazhab ini. Mereka membuat perbincangan dan mengambil kitab-kitab semua mazhab ini dan dikaji. Dikaji seperti ada mazhab-mazhab yang meninggalkan kitab-kitab yang disebut dalam kitab-kitab tafsir pandangan mereka, dalam kitab syarah hadis pandangan mereka disebut. Ini termasuk dalam ijtihad mujtahid yang tak dihukum keluar daripada Islam. Itu mesti kita faham. Tetapi amat mendukacitakan kerana di antaranya ada juga golongan yang dihukum keluar daripada Islam, sehingga fahaman mereka membatalkan akidah kerana menafikan hukum syariat atau meminda seperti menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, atau beriman dengan sebahagian dan menolak sebahagian yang lain secara engkar dalam Quran dan hadis yang nyata tidak boleh ditakwil melainkan kerana tidak percaya pada ajaran Islam yang sebenarnya. Namun ada juga kerana kejahilannya yang nyata dia jahil, dia tidak faham. Diharapkan keampunan Allah kerana masih ada iman yang halus di dalam dirinya. Tetapi ada pula yang menjadi alat secara terang-terang pada musuh Islam atau memberi kesetiaan kepada kafir walaupun dalam menghadapi orang-orang yang beriman. Menunjukkan tidak setia lagi kepada Islam dan dalam mereka tetap mengaku sebagai orang Islam dan beramal dengan sebahagian berajarannya. Ada kalangan yang kita kena sedar melakukan perkara yang terlanjur kerana kejahilan. Kerana dia jahil sungguh dalam masalah agama. Mereka macam ini kita kena maaf. Imam Malik pernah menyatakan sekiranya dibawa seorang di hadapan pengadilan untuk dihukum dia sesat ataupun dia murtad, ada 100 hujah. 100 hujah. 99 hujah boleh dihukum. Tetapi ada satu diragukan. 1%. Tak boleh dihukum. Dia keluar daripada Islam. Tidak boleh. Kerana ada 1% ini. Itu kata-kata Imam Malik. Disebut dalam kitab dalam fiqh sunnah kalangan Syekh Sabiq. Kata-kata Imam Malik. Ini sangat menarik. Dan hari ini terbukti. Ternyata bila orang Islam yang duduk di negara komunis sebagai contoh. Di negara komunis. Yang ditakluk tak sampai 100 tahun komunis menakluk Asia Tengah. Yugoslavia, tempat ada orang Islam di Balkan. Kita tak fikir ada orang Islam di sana yang menganggap daging babi ini tak haram. Kerana tak mengaji agama. Tapi masih anggap dia adalah dia orang Islam. Dia bangga dengan Islam dia. Mengaku dia orang Islam. Tapi jahil sungguh. Sehingga tak tahu daging babi itu haram. Jangan kita fikir kampung kita ni, dalam masyarakat kita yang masih tak hilang ajaran Islamnya, kita kena fikir bagaimana dia ditekan oleh komunis, dikepung, tak boleh mengaji, tak boleh belajar, tapi masih anggap dia sebagai orang Islam, nak semayang tak tahu, nak puasa tak tahu, daging babi pun makan. Bila kalah komunis, muncul Islam balik, dia mengaji baru dia sedar. Ada orang macam itu. Yang seperti itu. Jadi dalam hal ini kita kena berhati-hati dalam menghukumkan orang Islam kerana di sana ada orang yang dimaafkan oleh Allah.
kerana kejahilan dengan sebab-sebab yang tertentu, kerana tekung, jauh daripada pengajian. Kita tak boleh anggap semua orang ni macam kita tahu semua. Atau kita pun kan tahu semua. Ada perkara yang kita tak tahu. Jadi kita kena hati-hatilah dalam masalah ini. InsyaAllah kita akan kaji secara terperinci tentang mazhab-mazhab yang banyak ini. Wallahu a'lam untuk bahagian ini.